Konspirasi Zahid, Najib dan Zahid, akhirnya Mahkamah bersuara. Salahuddin tak setuju Presiden Amanah tolak PAS Bersatu. Najib tidak pernah beri tekanan pada KPMG untuk audit 1MDB. PKR bakal jadi punca Pakatan Harapan berpecah. DAP bengang, Pakatan Harapan mengelirukan. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia menafikan dakwaan bahawa Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat mempercepatkan kes mahkamah terhadap Presiden UMNO Ahmad Zaid Habidi dan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Pejabat itu berkata laporan polis telah dibuat bagi menafikan dakwaan wujudnya konspirasi, pakatan sulit atau pakatan haram antara pemimpin politik dan Tengku Maimun. Ketua Hakim Negara tidak pernah berkomunikasi dengan dan atau dihubungi oleh mana-mana pemimpin politik berhubung dengan kes-kes mahkamah yang melibatkan Najib dan Ahmad Zahid. Kes-kes yang belum selesai di mahkamah hendaklah berjalan dan diteruskan mengikut undang-undang tanpa sebarang campur tangan oleh Ketua Hakim Negara atau orang lain. Pihak yang bertanggungjawab membuat dan menyebarkan dakwaan itu bertujuan untuk memburukkan imej dan menyebabkan orang awam hilang kepercayaan terhadap badan kehakiman. Selain itu, tuduhan-tuduhan ini bertujuan untuk subvert menjatuhkan pentadbiran keadilan dari segi perbicaraan kes yang belum selesai terhadap Najib dan Zahid, kata pejabat itu dalam kenyataan. Dakwaan konspirasi itu adalah sebahagian daripada dokumen bocor berkenaan pertemuan antara Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar dan seorang lagi pemimpin parti dengan beberapa tokoh politik antara 24 Mac dan 7 April. Dokumen itu antara lain mendakwa seorang ahli politik memberitahu pemimpin PAS bahawa Peguam Negara dan Ketua Hakim Negara setuju untuk mempercepatkan kes dan pemenjaraan Zahid dan Najib. Pemimpin UMNO Syahrir Samad membangkitkan kebimbangan berkenaan dokumen tersebut. Kalau betul sudah berlaku kerosakan sistem judisiari dan kehakiman negara, kata Syahrir, dokumen itu dilaporkan tersebar dalam kalangan lingkungan politik sejak 18 April dan dilaporkan oleh sebuah laman yang bernama Malaysia Hot. Samsuri mengaku ada bertemu dengan beberapa individu yang dinamakan tetapi menyifatkan dokumen itu sebagai sampah. Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub berkata Presidennya Muhammad Sabu mungkin disalah petik ketika memberi amaran kepada Pakatan Harapan supaya tidak bekerjasama dengan Bersatu dan PAS dalam pilihan raya umum ke-15 menerusi pendekatan kemah besar. Bercakap kepada portal FMT, Salahuddin yang membuka pintu untuk berunding dengan Bersatu dan PAS menjelang PRU15 turut menyentuh kenyataan pengerusi DAP Lim Guan Eng bahawa partinya tidak akan bekerjasama dengan Bersatu dan PAS kerana mereka tidak lagi mempercayai pemimpin dua parti itu. Saya rasa beliau Muhammad mungkin disilap petik sedikit. Mak Sabu tak kata kami tak boleh berunding dengan Bersatu dan PAS. Kenapa kita tidak boleh berbincang dan mungkin minum kopi bersama? Sudah tentu Bersatu mengkhianati kita. Itu satu perkara. Tetapi saya rasa itu sudah berlaku. Biarkan yang lepas berlalu. Sekarang masanya kita perlu bersikap realistik. Jika kita gagal membentuk pembangkang yang kuat, kita akan hancur berkecai seperti dalam pilihan raya negeri Melaka dan Johor, kata Salahuddin ketika mengulas perbezaan pendiriannya dengan Muhammad. Bercakap dalam sebuah majlis berbuka puasa di Johor, Salahuddin dilapor menyarankan Pakatan Harapan membuka pintu rundingan dengan semua parti pembangkang termasuk Bersatu dan PAS menjelang PRU15 bagi memastikan pembangkang ampuh dalam menghadapi Barisan Nasional. Muhammad dalam kenyataan berkata pendekatan kemah besar Pakatan Harapan tidak termasuk Bersatu dan PAS kerana gabungan itu tidak mungkin bekerjasama dengan pengkhianat yang jelas mengkhianati amanah serta mandat rakyat. Perlu ditegaskan bahawa golongan pengkhianat adalah mereka yang telah melompat untuk bersama Bersatu dan Perikatan Nasional atas sebab tawaran-tawaran yang dibuat pada ketika itu, katanya dalam kenyataan itu. Lim pula dilaporkan berkata beliau menolak kerjasama dengan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin kerana bekas Perdana Menteri itu menjadi antara penggerak langkah syaratan yang menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan tumbang. Bagaimanapun, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail sebelum ini dilaporkan berkata PKR terbuka untuk bekerjasama dengan parti bukan Pakatan Harapan tetapi beliau tidak menyatakan parti mana secara khusus. Salahuddin berkata ia perkara biasa bagi parti dalam Pakatan Harapan mempunyai perbezaan pendapat kerana ada banyak contoh sedemikian ketika gabungan itu ditubuhkan sebelum PRU14 dengan menegaskan Pakatan Harapan dan parti pembangkang lain perlu membentuk barisan bersatu menentang Barisan Nasional pada PRU15. Ahli Parlimen pula itu berharap dapat melihat satu musuh menentang yang lain pada PRU akan datang.
Saya perlu berani untuk katakan ini. Kita mungkin tidak berjaya, tetapi selepas apa yang berlaku di Melaka dan Johor, kenapa tidak berbincang dengan Bersatu dan PAS? Soalnya, kita perlu mempunyai hati besar. Itu ciri yang ada pada pemimpin. Seseorang perlu memulakan langkah pertama dan kita perlu mempunyai keberanian. Peguam Muhammad Syafiee Abdullah meregaskan bahawa Najib Razak tidak pernah memberi tekanan kepada KPMG Malaysia untuk menandatangani Penyata Keuangan One Malaysia Development Berhad (1MDB) 2013 semasa mesyuarat antara firma audit KPMG Malaysia dan 1MDB di kediaman bekas Perdana Menteri di Langgak Duta pada 15 Disember 2013. Peguam veteran itu berkata demikian ketika merujuk kepada kenyataan saksi rakan kongsi urusan KPMG Johan Idris, 56 tahun. Kata Muhammad Syafiee, dalam kenyataan saksi anda berkata bahawa Najib mahu agar akaun 1MDB ditandatangani oleh KPMG sebelum atau pada 31 Disember 2013. Adakah dia memberi tekanan kepada sesiapa? Adakah dia berkata, jika anda tidak menutup akaun sebelum 3 Disember, anda akan dipecat? Adakah dia mengatakan demikian kepada anda? Kata Johan, dia ada cakap dia nak tengok akaun ditutup. Membalas jawapan itu, Muhammad Syafiee berkata, dia Najib adalah pemegang saham. Dia bertanggungjawab untuk itu. Bukankah pemegang saham mahu melihat akaun syarikatnya yang telah lama tertunggak ditutup pada 31 Disember seperti yang diminta oleh lembaga pengarah? Sampai sudah, dia tidak memberi tekanan kepada sesiapa. Bagaimanapun, Johan tidak menjawab sama ada Najib telah memberi tekanan kepada mana-mana pihak. Terdahulu, bekas Ketua Pegawai Keuangan CFO 1MDB Azmi Tahir, 48 tahun, memberi keterangan bahawa ahli perniagaan dalam buruan Low Tech Joe atau Jolo adalah tangan tersembunyi dalam 1MDB kerana pengurusan menerima arahan daripada Jolo berhubung hal syarikat itu. Muhammad Syafiee menyoal Azmi jika dia pernah menyemak dengan lembaga pengarah 1MDB sama ada pengurusan 1MDB boleh bertindak mengikut arahan Jolo. Azmi berkata Ismi Ismail, bekas pengarah 1MDB, memberitahunya bahawa dalam semua syarikat ada tangan tersembunyi dan dalam 1MDB ia adalah Jolo. Muhammad Syafiee kemudian bertanya kepada Azmi sama ada dia, Muhammad Hazim Abdul Rahman, bekas CEO 1MDB, dan Vincent Koh, bekas Ketua Pegawai Pelaburan 1MDB, telah pergi menonton perlawanan separuh akhir Piala Dunia Brazil 2014 dengan Jolo menaiki jet peribadi. Muhammad Syafiee berkata, anda menaiki jet peribadi Jolo? Jawab Azmi, saya tidak setuju. Peguam itu kemudian meminta Azmi menunjukkan pasportnya supaya pihak pembelaan dapat mengesahkan sama ada dia pernah melakukan perjalanan ke Brazil atau tidak. Jika saya ada pasport bersama saya akan tunjukkan, jawab Azmi. Muhammad Syafiee yang kesal dengan jawapan Azmi bertanyakan mengapa dia teragak-agak untuk mendedahkan keberadaannya itu. Saya pernah menaiki jet peribadi tetapi perjalanan itu tidak melibatkan Jolo. Kawan saya ada meminta saya berkunjung ke Singapura, kata Azmi. Muhammad Syafiee kemudian bertanya siapakah rakannya, tetapi Azmi enggan mendedahkan namanya. Hakim Colin Lawrence Sequirah kemudian mengingatkan Azmi bahawa dia perlu menjawab soalan Muhammad Syafiee. Jika anda enggan menjawab, anda perlu menyatakan alasan, kata Hakim. Azmi menjawab, saya tidak mahu nama itu keluar di dalam berita. Ini adalah kes berprofil tinggi. Peguam itu kemudian berkata, dia akan terus menyoal mengenai pasport berkenaan apabila Azmi memberi keterangan semula selepas cuti raya nanti. Najib, 68 tahun, berdepan 4 pertuduhan iaitu menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan di hadapan Hakim Colin Lawrence Sequirah bersambung pada 9 Mei. Kegagalan PKR untuk menyatakan pendirian mengenai kerjasamanya dengan Bersatu boleh menimbulkan persepsi berlakunya perpecahan dalam Pakatan Harapan, kata seorang penganalisis. Prof. Madya Ananta Raman Govindasamy daripada Universiti Malaya Sabah berkata, penyokong Pakatan Harapan semakin beranggapan bahawa gabungan itu tidak boleh mengambil pendirian secara bersepakat mengenai isu politik besar berhubung pilihan raya. Beliau berkata DAP dan Amanah mengambil langkah yang betul dengan menutup pintu kepada Bersatu dan PAS kerana ia menunjukkan mereka mahu melindungi integriti dalam politik Malaysia. Katanya keputusan PKR untuk bekerjasama dengan Bersatu akan menyebabkan sokongan kepada Pakatan Harapan menurun. Kedua-dua DAP dan Amanah memetik penglibatan Bersatu dan PAS dalam langkah syaratan yang membawa kepada kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada 2020. Ananta mengulas kenyataan Setiausaha Agong PKR Saifuddin Nasution Ismail bahawa parti itu terbuka untuk mengadakan perbincangan dengan parti-parti bukan komponen Pakatan Harapan. Sejak itu, Saifuddin menjelaskan bahawa dia tidak merujuk kepada Bersatu secara khusus. Walaupun Ketua Penerangan Pemuda PKR Sabah Razif Rakimin memintanya menutup pintu secara kekal mengenai idea itu. Manakala Oh Isun daripada Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata, secara teorinya
PKR boleh menyerahkan beberapa kerusinya kepada Bersatu dalam pilihan raya umum akan datang untuk memudahkan beberapa tahap kerjasama politik. Dengan ini, Pakatan Harapan masih boleh utuh walaupun PKR bekerjasama dengan Bersatu. Selain itu, PKR mesti menentukan bahawa penyokong mereka tidak sama sekali menentang idea itu, jadi mereka boleh memikirkan mengenai idea itu lama sedikit. Oh percaya PKR kini menyelami jiwa selepas kekalahan hebat dalam beberapa pilihan raya dan tidak menolak kemungkinan mengadakan kerjasama dengan Bersatu dan PAS, katanya kepada portal FMT. DAP menggesa pemimpin Pakatan Harapan membincangkan isu kerjasama politik dalam mesyuarat Majlis Presiden dan bukan melalui kenyataan terbuka. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke berkata, perkara itu penting untuk memastikan tidak ada kekeliruan di kalangan anggota dan penyokong Pakatan Harapan. Segala keputusan mengenai hala tuju dan kerjasama di luar kerangka Pakatan Harapan mesti diputuskan secara bersama oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan, kata Loke. Loke berkata demikian ketika mengulas kenyataan Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub yang menyeru Pakatan Harapan membuka ruang kerjasama dengan Perikatan Nasional. Sebuah portal berita berbahasa Inggeris semalam melaporkan Salahuddin mendesak kepimpinan Pakatan Harapan berbincang dengan semua parti pembangkang termasuk Perikatan Nasional menjelang pilihan raya umum. Bercakap dalam majlis berbuka puasa bersama pengamal media semalam, dia berkata, perkara silam bukan penghalang untuk menjalinkan kerjasama semula. Sebagai ahli politik, saya percaya tiada yang mustahil, dia dipetik sebagai berkata. Dalam kenyataan hari ini, Loke menyifatkan idea Salahuddin itu sebagai pandangan peribadi kerana ia tidak pernah diputuskan dalam Majlis Presiden Pakatan Harapan. Malah katanya isu kerjasama dengan Perikatan Nasional untuk pilihan raya umum depan tidak timbul kerana Perikatan Nasional merupakan sebahagian daripada blok kerajaan sedia ada. Konsep kemah besar yang dipersetujui dalam resolusi Port Dickson merujuk kepada kerjasama dalam blok pembangkang, katanya. Malah Loke berkata kerjasama dengan Perikatan Nasional amat sukar memandangkan sejarah hitam mereka dengan parti komponennya. Perikatan Nasional dianggota oleh Bersatu, PAS dan Gerakan. Dalam penjajaran semula kerjasama politik tanah air 2 tahun lalu, Bersatu meninggalkan Pakatan Harapan untuk membentuk kerajaan baru dengan Barisan Nasional dan PAS. Parti itu bagaimanapun tidak lagi menjadi parti dominan selepas UMNO merampas kedudukan itu dan menjatuhkannya daripada kerusi Perdana Menteri.